fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sebelum ini kita digemparkan dengan isu Menara Ilham yang disita. Kita juga digemparkan dengan pengakuan isteri kepada bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang mendakwa bahawa suaminya dianiayai. Terkini, satu perkongsian dari Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com, jika kekal dalam perniagaan, aset saya kini RM50 bilion, kata Tun Daim Zainuddin. Ini pasti satu pendedahan baru yang mengejutkan ramai. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mendakwa beliau adalah seorang ahli perniagaan yang kaya dan berjaya sebelum menyertai politik dan menjawat jawatan awam lagi. Menurut Daim, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cair miliknya sahaja akan bernilai lebih RM50 bilion hari ini. Itu kos pribadi saya hari ini dalam keputusan untuk menyertai kerajaan. Keputusan saya menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian kewangan yang besar kepada diri dan keluarga saya. Pembabitan saya dalam perniagaan menjadi subjek beberapa buku dan artikel, bahkan sebelum saya dilantik sebagai menteri. Tajuk utama pelantikan saya menyatakan Malaysia's new finance minister, Daim Zainuddin, the quiet millionaire. Sunday Times, 12 Ogos 1984. Tycoon Daim takes finance. Millionaire entrepreneur Daim Zainuddin, 45, has been catapulted into the cabinet as finance minister. The Star, 15 Julai 1984, katanya. Daim berkata demikian melalui afidavit sokongan yang dikemukakan beliau dan keluarga dalam permohonan mereka untuk memohon kebenaran memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mencabar siasatan SPRM terhadap mereka. Daim atau nama sebenarnya Sheikh Abdul Daim Zainuddin berkata pada atau sekitar 1969 beliau menceburi bidang perniagaan dan mengasaskan bersama rakan kongsi lain Syarikat Maluri Sdn Berhad yang terbabit dalam pembangunan hartanah. Bekas ahli parlimen Merbok itu berkata, syarikat itu bertanggung jawab membangunkan perbandaran yang dikenali sebagai Taman Maluri dan Taman Bukit Maluri di Kuala Lumpur dengan penilaian hari ini bernilai lebih RM26 bilion. Dalam perkongsian daripada Syabuddin juga, sebelum menyertai kabinet, saya diberitahu boleh memindahkan semua pelaburan saya ke dalam suatu blind trust, memegang amanah dan saya bersetuju. Namun kira-kira setahun kemudian, kabinet membuat satu panduan bahawa saya perlu mencairkan pelaburan saya dalam syarikat induk dan UMBC. Pada masa itu, aset cair saya berjumlah kira-kira 750 juta. Sekiranya saya telah meletakkan jumlah itu ke dalam suatu dana indeks S&P 500 pada tahun 1984, nilai hari ini akan melebihi 42 bilion. Dan berkata, pada Februari tahun lalu, beliau memberikan kenyataan kepada SPRM, tetapi tidak mendengar kabar daripada agensi itu lagi sehingga Jun 2023. Beliau berkata, walaupun timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul dinamakan dalam kertas Pandora, mereka tidak disiasat oleh SPRM dan tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka. Menurut Daim, notis itu dikeluarkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zambaki, di mana beliau mempunyai sebab munasabah untuk mempercayai bahawa kesalahan bagi suapan di bawah Seksyen 23 SPRM Akta telah dilakukan.
Sehingga kini kami tidak mengetahui dakwaan yang dibuat terhadap kami dalam aduan yang tidak didedahkan dan tidak mengetahui tindakan yang saya ambil yang mana SPRM percaya adalah kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM dan Seksyen 4 dalam Golongan 1 AMLA. Oleh itu jelas SPRM menjalankan ekspedisi memancing terhadap kami tanpa sebab yang munasabah, katanya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, ada satu isu hangat hari ini yang saya ambil maklumat ini daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com yang menyebut nama Perdana Menteri yang ke-11, calon Perdana Menteri yang ke-11. Kalau ini benar berlaku, selamat tinggal Mahathir, selamat tinggal Perikatan Nasional ataupun siapa sahaja yang mempunyai impian untuk menjadi Perdana Menteri ke-11. Nah, saudara-saudara umum juga mengetahui berkaitan dengan keputusan terkini pembebasan Najib Razak, di mana peguam Najib sendiri membuat pengakuan, seorang peguam sendiri membuat pengakuan bahwa Najib sendiri tak tahu bila pengampunannya akan dibincangkan. Satu perkongsian daripada Syahabuddin Husin ataupun syahabuddin.com, Najib Perdana Menteri ke-11 menurut laporan yang belum dapat dipastikan kesahihannya, nasib Najib Razak sama ada kekal berada di penjara atau dibebaskan akan diketahui sebelum ujung bulan. Semalam channel News Asia atau CNA melaporkan lembaga pengampunan akan mengadakan mesyuaratnya pada minggu ketiga bulan Januari. Kata laporan itu, permohonan pengampunan akan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut dan bekas Perdana Menteri itu mungkin akan diberi pengampunannya, seterusnya dibebaskan dari penjara. Bagaimanapun, peguam Najib, Syafi Abdullah menolak laporan CNA itu atas sandaran mereka tidak pernah dimaklumkan mengenainya. Kami sebagai peguam Najib tidak pernah dimaklumkan berkenaan tarik mesyuarat lembaga pengampunan atau jika ada berkaitan permohonan pengampunan anak guam kami. Maka kami jadi tergamam bagaimana CNA telah membuat spekulasi dengan berita tidak berasas ini, katanya dalam satu kenyataan. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan anggota lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan, Peguam Negara serta 3 lagi yang dilantik Agong. Berikutan laporan CNA itu, meskipun isu menjatuhkan kerajaan masih diperbualkan, tetapi sejak semalam lebih ramai yang berminat untuk berspekulasi mengenai nasib Najib. Ada peluangkah Najib dibebaskan? Sebahagian besar merasakan anak sulung Tun Razak itu mempunyai peluang cerah untuk dibebaskan. Manakala segelintir masih menanggapinya peluangnya 50-50. Ada pula yang mengakui turut bermimpi berjumpa Najib dalam keadaan ceria dan tersenyum pada malam sebelum berita CNA dilaporkan media tempatan. Barangkali secara kebetulan, serentak dengan penularan berita mengenai laporan CNA, semalam juga Agong telah berkenan merasmikan Menara Merdeka 118 yang pembinaannya diilhamkan oleh Najib ketika beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Nah, di dalam artikel ini menyebut juga, sebenarnya sukar meramalkan sama ada Najib akan dibebaskan atau kekal berada di penjara. Cuma insting saya kuat mengatakan, jika beliau bebas, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11 selepas ini, menurut Syahabuddin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya sendiri banyak ditanya mengenai kedudukan Najib. Jika benar, lembaga pengampunan akan bermesyuarat sebelum ujung bulan ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Menurut Syahabuddin, insting beliau kuat mengatakan, jika Najib dibebaskan, beliaulah yang akan menjadi Perdana Menteri ke-11. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.